Masih dalam fasal yang ke-11. Tajuk besar dia sejumlah kata yang tidak disukai penggunaannya. Kitab hijau yang lama, muka surat 721 pada perenggan dari Ibnu Abi Mulaikah. Kitab yang lain jumpa tak? 585. Lagi satu? 641. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim, amma ba'du. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa, muslimin dan muslimat, seluruh ahli jawatan kuasa yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada 1 Ramadan ini diberikan kebaikan, rahmat dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya kita sekali lagi memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat dipertemukan sekali lagi di dalam Dewan Fatimatul Zahra ini. Setelah beberapa bulan kita berehat, berkuliah secara sebegini, dan kita hanya menyambung kuliah-kuliah kita secara online sahaja. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang pastinya peluang-peluang seperti ini tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Dan insya-Allah kita mengambil peluang yang ada ini untuk kita meneruskan kuliah kita lah, insya-Allah. Walaupun dalam keadaan SOP dan sebagainya, namun kuliah-kuliah dan semua ibadah yang wajar kita lakukan, insya-Allah kita cuba buat yang terbaik dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita akan sambung perbahasan kitab kita. Kalau kitab saya muka surat 721, kitab hijau, sebab saya terus ikut yang kita buat live tu lah. So kita terus follow yang muka surat yang kita buat live setiap 2 minggu tu. Masih dalam fasal yang ke-11.
tajuk besar dia sekejap. Sejumlah kata yang tidak disukai penggunaannya. Kitab hijau yang lama, muka surat 721 pada perenggan dari Ibnu Abi Mulaikah. Kitab yang lain jumpa tak? 585. Lagi satu? 641. 585, 641, 721. Betul? Kuat ingatan. Okey. Yang tak ada kitab tak apa, kita dengar, dan kalau nak catat silakan. Baik, masih dalam fasal yang ke-11. Saya ulang sedikit dalam persoalan membincangkan perkataan khalifatullah ataupun khalifah Allah. Baik, dari Ibnu Abi Mulaikah bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Lelaki itu kata, wahai khalifah Allah. Dia jumpa Abi Bakrin, dia kata, wahai khalifah Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, aku adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku redha dengan sebutan ini. Jadi kenapa Abu Bakar, Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar dan lain-lain lah, sahabat yang 4 yang hebat tu, mereka tidak suka dipanggil dengan khalifah Allah. Namun Abi Bakrin kata, aku lebih rela dengan panggilan khalifah Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka rasa macam khalifah Allah tu terlampau besar sangat, terlalu luas. Walaupun betul, kita akan jumpa kejap lagi ada ayat yang Allah kata kita ni adalah khalifah di atas muka bumi apa semua kan. Itu ada ulasan yang lain. Baik, so Abi Bakrin jawab, bila kawan tu kata wahai khalifah Allah, Abi Bakrin kata aku lebih rela dipanggil dengan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, khalifah ni makna kita kata macam pemimpin, orang yang memerintah, orang yang ada kuasa. Itu makna khalifah. Dan dalam kisah yang lain, ada seorang lelaki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, wahai khalifah Umar, wahai khalifah Allah. Maka Umar berkata, celakalah engkau. Sesungguhnya engkau telah melangkah terlalu jauh. Ibuku telah memberi nama kepadaku dengan Umar. Jika engkau sebut aku dengan nama itu, aku akan menerimanya. Kemudian aku besar, lalu aku digelar sebagai Abu Hafsin. Sekiranya engkau panggil aku dan gelar itu, dengan senang hati aku menerimanya. Kemudian kau jadikan aku pemimpin untuk memimpin kalian. Lalu kalian beri gelaran kepadaku dengan Amirul Mukminin. Sekiranya engkau panggil aku dengan gelaran ini, tentu sudah cukup rasanya panggilan itu buat kamu ucapkan. Baik, kalau tak silap saya di sini ialah Umar bin Al-Khattab, ya, bukan Umar bin Abdul Aziz. Sebab kuat saya mengatakan itu kerana dia digelar dengan Abu Hafsin. Hafsah tu anak Sayyidina Umar, yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hafsin maknanya bapa kepada Hafsah lah, macam tu. Jadi itu sebab dia kata celakalah engkau. Itu bahasa Sayyidina Umar lah tu kan, jenis garang, jenis 08 punya line ni, jenis garang sikit. Jadi bila dia kata khalifah Allah, Umar kata aku lebih suka dipanggil Umar tak apa, ataupun dipanggil aku dengan Abu Hafsin pun tak apa, bapa kepada Hafsah, ataupun paling tinggi lah kalau nak panggil pun Amirul Mukminin.
Amirul Mukminin maksud dia pemimpin pada seluruh orang-orang yang beriman. Pemimpin kepada seluruh orang-orang Islam atau orang yang beriman. Baik, itu yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mana semua sahabat Nabi dia tak guna kalimah itu. Khalifah Allah tu mereka takkan pakai. Paling tinggi pun dia guna Khalifah Rasul atau Amirul Mukminin. Baik, kemudian sambung lagi bacaan. Imam Aqdal Qudat Abul Hasan Al-Mawardi Al-Basri, seorang tokoh ulama fiqh pada mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Ahkamul Sultaniyah, hukum hakam. Ahkamul Sultaniyah maknanya hukum hakam yang melibatkan kepimpinan atau pentadbiran. Sultan ni pemerintah. Dia ada menyebut dalam kitab itu seorang pemimpin negara disebut khalifah adalah kerana ia menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meluluskan hukum pada umatnya. Oleh kerana itu, pemimpin negara itu boleh disebut khalifah dan boleh pula khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua pemimpin negara boleh dipanggil khalifah, yakni pemimpin dalam negara umat Islam khususnya. Kalau yang bukan Islam tu tak adalah. Ni kita cerita yang pemimpin di kalangan umat Islam. Dan boleh juga kalau nak upgrade sikit, Khalifah Rasulullah boleh. Tapi kalau hari ni kita panggil macam tu, macam seram sejuk sikit lah. Dia jadi macam jarang orang panggil kan. Katalah orang panggil Perdana Menteri kita siapa tu, dia Khalifah Rasul, Ustaz. Kita rasa macam mana agak-agak kan? Bukan kita nak kata macam mana, cuma situasi akhir zaman tu dia macam lain sikit lah. Kalau zaman-zaman khulafa, zaman-zaman Imam Syafi'i, Imam Malik ke, tu kot nampak sinonim tu ada lah. Sebab pemerintahan tu berjalan dengan pemerintahan Islam. Jadi kita boleh panggil yang pemimpin hari ni dengan khalifah, tak ada masalah, boleh kan. Yang penting tak kira lah kita panggil dia khalifah ke, Amirul Mukminin ke, pemimpin Islam ke, pemimpin negara ke, yang paling penting dia pimpin dengan cara yang betul. Itu saja. Panggil apa nama elok, panggil lah. Yang penting dia mentadbir sebuah negara atau kawasan atau negeri dengan pentadbiran yang terbaik, yang sentiasa mendahulukan apa dia panggil rakyat dan sebagainya. Itu yang terbaik lah, insya-Allah. Baik, kemudian Imam Mawardi pula mengatakan para ulama berselisih pandangan tentang boleh mengucapkan khalifah Allah. Boleh tak kita panggil pemimpin itu dengan nama khalifah Allah? Sebahagian dari mereka membolehkannya dengan alasan bahawa ia menegakkan hukum Allah di antara hamba-Nya. Jadi setengah ulama kata boleh panggil dengan khalifah Allah. Sebab apa? Sebab mereka menegakkan hukum hakam Allah dalam masyarakat. Boleh. Sebab Allah sebut dalam surah Fatir ayat 39, dan dialah yang menjadikan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi. Jadi berdasarkan umumnya ayat ini, ulama kata boleh sebut pemimpin dengan khalifah. Tetapi jumhur ulama, apa makna jumhur ulama? Sepakat ulama lah. Dia dalam fiqh ke, dalam tauhid ke, kalau kita dengar ustaz-ustaz, ustazah yang mengajar tu disebut pandangan jumhur ulama. Maknanya itu pandangan yang dianggap paling kuat lah, paling kemas. Adapun bila dikata sebahagian lain berpandangan, itu makna pandangan yang tepi lah, yang sipi-sipi, yang mungkin bukan bercanggah, dia lain sikit
selalunya dia akan berbeza lah dengan jumhur ulama. Jadi apa pun hukum, rujukan awalnya ialah jumhur ulama. Dia begitulah. Bagi kita mudah faham. Kadang ustaz-ustaz sebut jumhur ulama, kita tak faham apa maksud. Sebab benda-benda macam ni biar kita faham, biar kita reti, biar kita jelas. Macam saya sebut Amirul Mukminin tadi, khalifah, kita biasa dengar, tapi nak menghurai kalimah tu apa benda? Apa Amirul Mukminin tu? Apa khalifah tu? Apa dia yang disebut tadi dengan kalimah-kalimah yang lain, jumhur ulama ke? Biar kita faham lah. So kita mengaji lama dah tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Sampai koyak dah kita. Kan? Tiba-tiba jumhur ulama pun tak tahu apa benda lagi. Letih kita. Mungkin kita faham, cuma saya nak remindkan semula. Baik, jumhur ulama melarangnya. Yakni melarang memanggil seseorang atau pemimpin dengan khalifah Allah. Dan mereka menisbahkan orang yang mengatakan khalifah Allah itu ditujukan kepada pemimpin negara sebagai orang yang fasik. Fasik ni makna orang yang mengekalkan diri dalam dosa lah. Itu dia panggil fasik. Dan kita ni kalau boleh, tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, biarlah kita ni jadi orang beriman. Sebab di sana ada orang Muslim. Orang Muslim makna orang Islam. Upgrade sikit daripada Muslim ialah mukmin atau mukminat. Orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Kita masuk kategori itulah. Sebab di sana ada disebut tadi sebagai golongan yang fasik. Fasik ni orang Islam tau. Bukan orang kafir acong tu sami, bukan. Fasik ni orang Islam. Dia ibadah pun dia jalan. Puasa jalan. Dedah aurat pun jalan. Fasik. Puasa jalan. Tarawih belakang imam. Isyak tak semayang pula dah. Dia ambil yang sunat je. Sudahlah. Kan? Jadi fasik ni dia semangat betul dia nak buat dosa. Itu fasik dia panggil. Dia mengekalkan diri dalam dosa. Itu fasik. Di sana ada juga istilah dia panggil munafik. Itu semua orang tahulah. Na'udzubillah. Dan ada juga dipanggil asi. Asi ni orang yang suka buat maksiat. Lebih kurang macam fasik jugalah. Dia suka dengan benda maksiat ni, dia tak boleh tinggal. Dia seronok. Walhal sepatutnya Ramadan ini didik kita sebenarnya. Kalau saya boleh selit sikit lah, minta maaf lah tuan-tuan ibu-ibu, kami ustaz-ustaz ni bila Ramadan tak sebut Ramadan ni rasa macam minum air kopi tak ada gula macam tu lah. Kan? Dia nak selit juga masuk sikit. Kan? Ramadan ni sebenarnya saya ambil satu benda je. Mungkin ustaz lain akan ulas nantilah. Dia didik kita Ramadan, dia latih kita betul-betul jadi hamba yang taat. Masuk dalam kepala kita Ramadan ialah ketaatan. Sebab apa? Sebab benda yang sebelum ini kita boleh buat, bila mari Ramadan tak boleh buat. Benda tu jadi haram. Siang ni boleh minum. Kalau bulan biasalah. Kan? Nasib baik air tak ada atas meja ni. JK ingatlah tu, makna prihatin. Sebab pernah berlaku tau. Sebelum COVID dulu-dulu lah. Ada satu kuliah Zuhur, satu ustaz. Hari pertama Ramadan kuliah, JK pula terlupa angkat air tu. Tengah break kuliah tu dia berhenti sekejap, dia minum tu. Tapi yang bagusnya nak murid tengok saja. Punyalah warak kan. Dia takut jadi anak murid derhaka. Ustaz tu lupa kan rezeki lah. Kan dia gelup biar anak murid tengok leleh halio kan. Tengah hari buta terpegun, terpesona dia panggil. Tiba-tiba ada seorang anak murid dalam ramai tu, rambut panjang ni macam budak rock. Ustaz, Ramadan Ustaz katanya. Dia berani tegur. Ustaz tu pun Allah, tapi gelas dah kosong tu. Rezeki ustaz tu lah. Dah. Jadi sebenarnya Ramadan ni dia ajar kita taat.
taat daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan atau mengurangkan pahala puasa. Saya ambil contoh paling senang macam ni lah. Siang hari Ramadan tak berani nak korek hidung, punyalah taat, tuan-tuan. Kan? Kalau gatal, dia cari dinding. Dia tonyok hidung dia kat dinding tu. Takut nak masuk, takut nak jolok. Pasal takut batal tak? Sunat korek sikit-sikit tak apalah. Jangan korek sampai jari pun dah tak nampak pangkal tu. Tu batal lah puasa. Sampai ke dalam macam mengalah swab test lagi. Dah, tu tak boleh lah. Setakat sikit-sikit gitu tak ada masalah. Telinga pun sama, sikit-sikit macam tu tak apa. Dah, dia memasukkan ke dalam betul tu. Tu yang tak boleh. Jadi punyalah taat, tak buat pun. Nampak hebatnya tarbiyah puasa tu. Jadi benda ni lah Allah nak train kita selama 1 bulan, insya-Allah, untuk kita bawa pula selepas Ramadan besok. Itu sebenarnya. Kan? Jadi biar kita faham falsafah puasa, hikmah puasa, kenapa kena puasa, dan banyak lagi lah, sangat luas lah tajuk Ramadan. Kan? Tapi ustaz-ustaz ni dia selit-selit lah, sebab benda tu nanti dia akan bertindan. Ustaz ni dah sebut dah semalam, ustaz ni begini, nanti orang dengar malah penat aku asyik cerita puasa je. Kan? Dia jadi gitu. Cuma nak sebut itu yang diajar oleh agama. Dia betul-betul didik kita jadi hamba yang taat, insya-Allah. Baik, sambung balik cerita tadi. So, jumhur ulama kata orang yang panggil manusia atau pemimpin dengan khalifah Allah itu digelar sebagai fasik. Orang itu fasik. Dan orang yang mula-mula digelar atau bergelar Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kan? Nanti tuan-tuan ibu-ibu tertanya pula, habis Sayyidina Abu Bakar apa hal pula? Bukan dia nombor 1, Ustaz? Ikut ranking lah kan. Abu Bakar dulu baru Umar. Apa hal pula Umar pula digelar Amirul Mukminin, orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin? Bawa tenang, ada jawapan di bawah tu. Kan? Cuma saya nak sebut begini. Saya sambung dulu sekejap. Tentang ini dia kata tidak ada perselisihan di kalangan para ahli ilmu pengetahuan. Maknanya Sayyidina Umar yang bergelar Amirul Mukminin, orang pertama sahabat Nabi yang digelar Amirul Mukminin, makna tidak ada bantahan lah. Tak ada perselisihan, tak ada bangkangan daripada mana-mana ulama atau ahli ilmu. Adapun ini pandangan orang yang bodoh dia panggil lah. Adapun mengenai ada sementara anggapan yang mengatakan bahawa orang yang mula-mula digelar Amirul Mukminin ialah Musailamah. Anggapan semacam ini satu kesalahan besar dari orang yang bodoh. Musailamah ni yang mengakui di Nabi tu. Musailamatul Kazzab. Tak lain tak bukan, yang cakap ni confirm penyokong dia, itu saja. Tak, mesti penyokong dia lah. Sebab Musailamah ni dia pandai bercakap, dia pandai tackle orang, tackle audience, kan, pandai tarik orang ikut dia, percaya pada dia, dan dia mengaku dia pula khalifah yang pertama Amirul Mukminin. Jadi kata ulama, orang yang bercakap tentang Amirul Mukminin pergi kepada Musailamah ni, itu orang yang bodoh. Sedangkan disebut tadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang menjadi insan pertama yang bergelar Amirul Mukminin. Imam Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Asma'i Syahabah menerangkan bahawa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang digelar Amirul Mukminin, dan dijelaskan juga dalam kitabnya itu. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Abi Bakrin adalah digelar sebagai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu spesialnya pula Abi Bakrin. Dia dapat gelaran Khalifah Rasul. Selepas dia, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dipanggil Amirul Mukminin.
Tapi Saidina Umar tu kira hebat juga. Kan Umar dengan Abu Bakar ni sahabat ibu-ibu sekalian, mereka berdua ni memang kalau dalam soal melakukan kebaikan, orang kata dia je lah berdua. Tak nombor satu Abu Bakar, nombor dua Umar, tak pun terbalik. Antara dia berdua nombor satu dua tu. Punya dahsyat tarbiyah yang Rasul bagi pada diorang. Kisah dia pernah, saya bawa dua kisah ringkas. Yang pertama, bila satu malam Rasulullah mengumumkan jihad. Nabi kata insya-Allah dalam minggu depan, seminggu dua lagi kita akan berjihad. Jadi minta siapa-siapa di kalangan sahabat yang ada nak infak harta, duit ke apa, ke kurma ke baju besi ke apa, bismillah. Silakan. Nabi announce bila? Malam. Besok pagi-pagi subuh Saidina Abu Bakar jumpa Nabi, Saidina Umar jumpa Nabi lepas subuh. Wahai Rasulullah, ini separuh daripada harta aku dan aku harap aku jadi insan pertama yang menyumbang, menyahut seruan malam tadi. Nabi jawab, Alhamdulillah, terima kasih wahai Umar, tapi kamu macam biasa nombor dua lah. Walaupun lepas subuh pagi-pagi buta, kamu tetap nombor dua, kata Rasulullah. Umar kata, wahai Rasulullah, nombor satu siapa, Abu Bakrin ke? Nabi jawab, siapa lagi? Dia bagi lepas aku announce malam tadi, semua sekali hartanya. Allahu Akbar. Layaklah Abu Bakrin dan seluruh keluarganya Allah masukkan dalam syurga. Kan, dalam hijrah kan kita belajar kan, sejarah hijrah Nabi masa awal Muharram kita belajar hijrah tu. Asma binti Abu Bakar, anak Rasulullah, anak Abu Bakrin, syarat mengandung, naik ke Gua Sur, hantar makanan kan, pengorbanan. Anak lelaki Saidina Abu Bakrin, Abdullah bin Abu Bakrin, dikatakan setiap malam, 3 malam itu juga tidur dalam Gua Sur dengan Rasulullah dan ayahnya. Sebab dia ambil maklumat kan, dia jadi spy. Dia lepak kedai kopi dengar Abu Jahal, Abu Lahab borak-borak pasal Nabi. Jadi info tu malam dia naik dia bagi tahu. Jadi dahsyatnya pengorbanan keluarga Abu Bakrin ni, baitulah layak mereka ke syurga. Itu satu cerita lah. Maknanya Umar rasa dia awal, rupanya Abu Bakrin dulu. Menang Abu Bakrin, kalah Saidina Umar. Tapi seronok lah kan, dia berlawan dalam buat baik, bukan kalah benda-benda yang bukan-bukan kan, dia benda yang fastabiqul khairat. Dia berlumba-lumba buat kebaikan. Kisah ringkas yang kedua, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, di mana satu hari Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata besok di akhirat manusia yang pertama sekali, manusia yang pertama sekali yang akan menerima kitab suratan amalannya dengan tangan kanannya, Nabi kata ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allahu Akbar. Tadi Amirul Mukminin pun dia nombor satu tak? Hak ni Nabi kata di akhirat besok orang pertama yang terima kitab. Kita ni kan sedang ditulis dan dicatat kitab-kitab kita. Kita ni kan sedang direkodkan segala amalan baik buruk kita hari ni. Sampailah kita mati sejak akhir balik, rekod tu ada dalam catatan yang dipanggil kitab suratan amalan. Kitab tu kita nak terima besok, tangan kanan atau tangan kiri. Allah kata ashabul yamin, geng tangan kanan, ashabul shimal, geng tangan kiri. Tangan kanan insya-Allah signal ke syurga, tangan kiri harapan cerah masuk neraka. Itu saja. Lalu Nabi kata orang pertama yang menyambut ni, yang bakal menerima orang first kali, Saidina Umar bin Al-Khattab. Lalu sahabat ni macam kita jugalah pemikiran. Kan dia tanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar apa hal pula? Patutnya ranking Abu Bakar dulu. Apa Umar potong tangkona pula? Kan? Kona pula dia pula dulu, pintas Abu Bakrin. Apa-apa hal Abu Bakrin dulu. Lalu sahabat tanya, mana Abu Bakar? Lalu Rasulullah jawab,
ketika Saidina Umar mengambil kitab, orang pertama ambil kitab dengan tangan kanannya. Ketika itu kata Nabi, aku dan Abu Bakrin dah masuk syurga, tak sempat ambil kitab. Lagi hebat rupanya. Kita dah ingat Umar hebat dah. Tengok Abu Bakrin lagi selamba tak ambil kitab terus. Kan? Terus jalan dengan Nabi masuk syurga. Allahu Akbar. Jadi yalah, saya cerita benda-benda ni biar jadi sedikit suntikan semangat. Kan, kadang-kadang kita ni lama duduk rumah, dia lemau. Macam ke Baulu kak. Macam buah limau tu. Lama dah lemau jadinya. Kan, walaupun kuliah online pun jalan, tapi kuliah online ni dia tak sama macam ni. Saya beria lah kuliah online di rumah seorang-seorang bercakap pakai nak rak. Yang dengar aku tak tahu apa dia buat je masa tu. Ke sambil baring ke, sambil sidai baju ke, sambil meniarap ke, sambil masak ke, jaga cucu, mana saya tahu kan. Tapi tak apalah, yang penting dengar. Yang penting dapatlah ilmu sikit-sikit. Yang mana dengar elok-elok tertib tu Alhamdulillah lah kan. Bukan semua maksud saya, tapi saya boleh bayanglah apa yang berlaku sebenarnya. Sebab kita tahu dah depan kita bukan ustaz, muka ustaz saja dalam telefon tu. Jadi lantak ustaz bukan tahu pun katanya. Jadi peluang yang kita ada ni kita ambil lah. Kan? Ambil jadi suntikan semangat. Bila kita jumpa kawan-kawan kita tadi Hajar Sarwar apa sebut bab tadarus lah, tarawih lah apa, dia jadilah semangat sikit. Kan? Tapi Alhamdulillah lah sebenarnya walaupun SOP ketat, tapi kita boleh juga tarawih tahun ni. Tak ketat lah, maknanya SOP tu kena ada juga. Sebab COVID pun tak bila nak berambus pun tak tahu lagi ni. Jadi yang penting Alhamdulillah tahun ni dapat ke masjid surau. Walaupun mungkin tak boleh nak buka puasa macam dulu-dulu, tak boleh nak mori. Kanak-kanak bawah 15 tahun pun kabarnya tak boleh kan. Aturannya gitu. Tapi ada semalam muslimat teks saya, bukan sinilah, muslimat lain. Dia kata, ustaz, Alhamdulillah akak nanti dapat pergi surau, tarawih seronok ustaz. Dan ada hikmahnya juga ustaz bila berjarak 1 meter ni. Tahu apa hikmah dia? Dia tak berborak. Sebab nak berborak tu jauh. Kalau macam dulu pas Assalamualaikum warahmatullahi aja orang selawat, dia berborak ni. Sebab dekat kan. Dia kata lenguhlah kaki, ada je benda nak dicakap ni. Tapi kali ni ustaz diam aja sebab jauh. Nampak tak hikmah dia tu? Kan, adalah hikmahnya juga. Kan, jadi berbanding tahun lepas kita tak boleh tarawih kan. Yang abang-abang kita ni semua imam 1 tahun lepas. Jangan main-main. Tahun ni turun darjat pula jadi makmum. Kan? Tapi tak apalah, lega banyak tu jadi makmum daripada imam kan. Pening nak baca surah apa tak reti kita. Inna ta'ina qul huwallahu itu je repeatnya. Bini kat belakang pun dah tahu dah kan. Bapak kau kejap lagi tak qul huwallahu inna ta'ina. Tapi tak apalah tuan-tuan, ibu-ibu, itu je imam yang kita ada dah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Jadi tahun ni lega banyak orang lelaki dia tak kena jadi imam kan. Sebab tu jangan marah tu imam, jangan. Kita kadang komplain imam panjang lah baca, imam ni laju lah, imam ni itu, jangan. Kan? Susah nak jadi imam. Jangan buat main-main. Saya malam tadi dekat pinggiran USJ, dekat-dekat sini jugalah. Surau Asyakirin. Jadi bagus juga, imam muda, 2 beradik. Lelaki, ialah lelaki lah jadi imam kan. 2 beradik, 22 dengan 21. Dia mengaji luar, aku tak tahu mengaji mana. Dia cuma sebut adik-adik kita ni mengaji di luar. Cuma dia balik cuti ke macam mana entah. Anak Korea situ juga. Baguslah 2 beradik kan. Sedap, bacaan sedap lah. Kita dengar pun kira khusyuk lah malam tadi. Kan, Alhamdulillah. Jadi seronok, nikmat yang Allah bagi ni guna pakai. Dan saya sempat sembang dengan Haji Kamarudin masa nak datang masuk tadi. Saya tanya macam mana prosedur kehadiran. Dia kata, ustaz, kita open, first come first serve kan. Senang sebenarnya buat gitu. Surah malam tadi pun first come first serve juga. Dia kata senang ustaz, tak ada siapa pun istimewa kecuali untuk tempat ustaz kita khaskan lah. AJK tak lambat pun duduk luar ustaz. Bagus lah gitu saya kata. Setengah tempat kejiranan saya di Saujana, dia kena register. Sebab
penduduk situ je ada 1,100 rumah. Jadi nak diagihkan tu satu hal pula, nak bagi orang kata fair kan. Jadi dalam 11 hari pertama ni, tempat saya boleh datang sekali je tarawih. Yang lain semua kat rumah. 10 hari kat rumah, gila-gila lah, rasa seorang sikit. Kan, tapi bagus sebenarnya saya rasa first come first serve tu. Mana orang yang betul-betul bersungguh tak, yang bersungguh nak datang, dia kena datang. Kalau main gila-gila ni kan, dah daftar tak datang pula dah. Tu pun satu hal juga kan, dah kosong, orang lain yang nak datang sepatutnya tak dapat, rugi dah. Jadi tak apalah, apa pun mungkin masing-masing ada pandangan masing-masing kan. Yang penting jaga SOP, jaga jarak, jaga semua yang sepatutnya, dan gunakanlah nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita kali ini untuk kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah. Baik, boleh bertahan gini? Nampak macam lemau sikit. Baik, sambung lagi fasal yang ke-12. Amat diharamkan. Tu bahasa dia, amat diharamkan bagi seorang mengucapkan sebutan kepada sultan atau lainnya dengan istilah syahansyah, kerana maksudnya raja dari semua raja. Syahansyah ni bahasa apa ni? Bahasa Arab lah? Bukan kot no. Tak tahu bahasa apa. Mungkin Arab ke, saya tak pasti. Tapi tak macam bunyi Arab pun. Ada yang tahu? Bahasa Hindustan, bukan? Tak tahulah ya. Tak apalah. Yang penting maknanya raja dari segala raja lah. Ataupun penguasa dari semua penguasa. Sebab tidak boleh ada seorang pun yang bergelar demikian kecuali Allah. Sebab istilah raja segala raja, penguasa segala penguasa, apa lagi, yang berkuasa atas yang paling berkuasa, itu semua Allah punya lah. Ya, setakat kita ni biasa-biasa begitu aja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, inna akhna'as min indallahi ta'ala rajulun yusamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang bernama atau diberi nama Malikul Amlak, raja bagi segala raja. Kalau letak nama anak Malik boleh, tak ada masalah. Malik tu raja saja, atau yang memiliki, itu tak ada apa masalah. Abdul Malik ke, Muhammad Malik ke, apa lagi, yang berkaitan dengan Malik itu tak ada masalah. Yang tak boleh Malikul Amlak. Amlak tu pun daripada perkataan Malik juga sebenarnya. Malikul Amlak, raja segala raja. Itu Nabi kata nama yang paling keji. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Dan keterangan hadis ini sudah dijelaskan dalam kitab pemberian nama bab yang ke-6. Dan Sufyan bin Uyainah mengatakan bahawa Malikul Amlak sama ertinya dengan Syahansyah. Dia sama makna. Ya? Habis. Fasal yang ke-13 tentang kata Sayyid. Sayyid atau orang Melayu panggil Said. Datuk Seri Said Zainal. Kan, Said. Lama tak jumpa dia. Baik, cuba tengok, boleh tak guna Sayyid? Arab sebut Sayyid. Yang kita kata Sayyidina tu lah. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid. Boleh tak guna kalimah itu? Baik, cuba faham dulu fasal yang ke-13 tentang perkataan Sayyid. Baik, lafaz Sayyid atau tuan digunakan terhadap seorang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah satu kaum. Itu asasnya Arab guna Sayyid ni biasa untuk orang yang ada kedudukan lah.
orang yang hebat dalam sesebuah kaum atau masyarakat. Atau diguna juga pada seorang pemimpin, boleh panggil Sayyid juga. Dan seorang yang memiliki keutamaan, makna orang-orang hebat lah dalam masyarakat kita, dipanggil public figure macam tu. Ia digunakan juga kepada seorang yang halim. Halim bukan alim. Halim maknanya yang penyabar lah, yang lemah lembut, yang penyabar, yang tidak dapat dipermainkan marahnya. Jenis orang yang betul-betul penyabar tahap tinggi punya ni. Bukan macam kita lah. Kita orang cuit sikit naik angin dah, kan? Tadi pun keluar kuliah naik kereta pun dah hilang kesabaran pahala puasa tadi. Kan? Dah kereta depan buat slow, terkedik-kedik main handphone. Kita jenis F1 punya pemandu. Itu yang saya pun, aku puasa ini, sabar-sabar. Kan? Geram juga. Jadi kita bukan level Sayyid lah empat gaya. Kan? Kita ni tak sampai ke situ lah. Jadi Sayyid ni juga kepada orang yang penyabar dan yang tak boleh dipermainkan tahap amarahnya itu. Ia diguna juga pada seorang yang sangat pemurah atau penyantun, seorang penguasa dan juga suami. Ada harapan ni. Balikkan try panggil Said, tengok apa jadi. Kan dia kata bini aku hari pertama Ramadan jadi apa ni, balik-balik panggil aku Said pula, tak pernah kan. Tunjukkan kitab ni kat dia. Baik. Dan juga boleh panggil pada suami. Sungguh amat banyak hadis yang menerangkan penggunaan kata tuan atau sayyid bagi orang yang memiliki keutamaan. Antaranya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma al-mimbar. Faqala inna bani hadza sayyid wa la'alla Allah ta'ala ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar membawa Hasan bin Ali, salah seorang cucu baginda yang mulia, Sayyidina Hasan dipanggil. Maka ia bersabda, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Makna orang yang baik, budak yang baik, cucu yang baik, cucu yang elok. Kan, yang mana dah ada cucu, kita doakan insya-Allah lah cucu kita jadi cucu yang terbaik lah, insya-Allah, amin. Sebab saya baru dapat maklumat tadi, Datin Jan dapat cucu dah. Kan, kedua baby boy. First girl lah, anak Adiba tu. Semalam baru bersalin, alhamdulillah. Sebulan tak boleh puasa. Kan, itu cabaran-cabaran dia lah. Jadi Nabi kata sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Semoga Allah Ta'ala mendamaikan dua golongan dari umat Islam yang bertelagah dengan sebab dia ini. Cuba tengok Nabi ni. Hebat Nabi. Nabi dah boleh baca dah. Hasan dan Husin ni nanti ke depan boleh jadi punca orang Islam telagah. Kan itu yang timbul Syiah apa benda tu kan. Punca daripada Sayyidina Ali, dan bukan punca Sayyidina Ali, orang yang memuncakan dia. Itu. Jadi sebab itu sahabat Nabi tak ada apa yang salah besarnya. Mereka semuanya orang-orang yang mulia. Kan? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku hakikat sebenarnya pada zaman itu. Saya bocorkan satu soalan. Yang mana terlibat lah. Bila kita ambil tauliah daripada Jaiz lah. Ni saya cerita pengalaman saya ambil tauliah Jaiz. Dia ada bertulis dan lisan. Bertulis ni banyak soalan dia, 30-40 soalan kot, saya tak ingat, tapi banyak lah. Semuanya subjektif ya, bukan ABC. Ini bukan cerita UPSR punya soalan. Jadi antara soalan itu yang pada saya dia macam memerangkap kami lah. Soalan tu dia memerangkap sebenarnya. Dia nak tengok apa pandangan kita. Soalan dia, apa pandangan anda tentang pertelagahan yang berlaku antara Sayyidina Ali dan Muawiyah?
Kan bergaduh tu kan. Sayyidina Ali Muawiyah kan ada kes perang bergaduh apa semua ni. Jadi jawapan yang paling safe kita boleh jawab, mereka keduanya adalah sahabat Nabi, level mereka sahabat Nabi. Kita tak tahu apa yang berlaku pada zaman itu, kita doakan yang terbaik buat mereka. Kami sepakat jawab macam tu semua. Ustaz-ustaz jawab macam tu, alhamdulillah lulus. Kan. Jadi tak, kalau kita jawab Ali salah ni, kita pula apa pandai nak hukum, apa hal? Kita bukan ada zaman itu. Lainlah kalau orang tanya situasi sekarang, apa pandangan Ustaz tentang COVID? Contoh kan, kita rasa zaman COVID tu dan kita hidup zaman itu, bolehlah jawab. Kita ada pengalaman, experience. Ini zaman tu dah beratus ribu tahun dulu dah, 1400 tahun dulu. Tapi cantik lah soalan macam tu kan. Dia macam nak tengok IQ ustaz-ustaz ni macam mana agak. Dia akan tengok lah, ni lebih sokong Sayyidina Ali ni geng Syiah ke apa ustaz. Contoh baik, jadi itu ceritanya. So Nabi kata cucuku ini adalah sayyid, mana orang yang hebat lah, orang yang dimuliakan. Baik, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil ansar lamma akbala Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu, qumu ila sayyidikum au khairikum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang-orang Ansar Madinah manakala didatangi Sa'ad bin Mu'az menghadap baginda. Lalu Nabi pesan pada semua geng Ansar yang ada itu, patuhlah kamu pada sayyid kalian atau pada pemimpin kalian, iaitu merujuk kepada Sa'ad bin Mu'az. Sebab tuan-tuan ibu-ibu sekalian, Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi yang sangat hebat, sangat mulia, dan dia ada kriteria kepimpinan itu. Sebab kita kena faham, manusia ni dia bukan semua orang boleh jadi ketua. Dia ada orang-orang tertentu yang dia panggil, bila dia dilantik, dia ada figure dan dia ada aura ketua tu. Saya tak boleh sebut nama-nama lah, bahaya pula benda tu kan. Cuma bila kita tengok ketua ni, pemimpin ni, kadang aura dia kuat. Dia ni ada credibility jadi ketua, jadi menteri, jadi timbalan menteri ke, jadi apa ke tak kisah lah. Ada orang dilantik kadang Allah tak ada aura langsung. Ada kita tengok benda-benda tu. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Nabi yang hebat lah. Dia ada aura kepimpinan itu. Baik, Nabi kata taatlah pada sayyid atau pemimpin kamu, merujuk kepada Sa'ad bin Mu'az. Dan menurut riwayat lain, kepada sayyid kalian atau perawi ragu orang yang terbaik di antara kalian. Itu tak ada apa dah. Baik, sambung lagi sedikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yajidu ma'amra'atihi rajulan ayaqtulu. Al-hadis. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila ma yaqulu sayyidukum. Wahai Rasulullah. Ni Sa'ad bin Ubadah tanya ke Nabi, sahabat Nabi juga. Bagaimana pandangan kamu terhadap seorang suami yang menemukan ada seorang lelaki bersama isterinya? Adakah ia boleh membunuhnya? Sahabat Nabi ni kan, dia tanya, kalau aku balik jumpa bini aku ada dengan lelaki lain, boleh tak aku bunuh lelaki tu? Kan? Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata, pandanglah oleh kalian apa yang dikatakan oleh sayyid, yakni pemimpin kalian. Jangan bunuh dulu, tanya dulu pemimpin yang ada, tanya Tok Kadi, tanya Tok Hakim, tanya ustaz ke siapa, Tok Imam kampung ke, ni saya nak buat apa dengan jantan ni. Dia mengorat bini saya ke apa, imam kata
luku kepala dia sekali. Luku sekali. Jangan bunuh. Kan, maksud dia gitulah. Maknanya, dengar cakap sayyid, yakni pemimpin yang ada di kalangan kamu. Adapun penggunaan kata sayyid dilarang kepada orang-orang tertentu. Tengok, siapa yang kita tak boleh nak panggil sayyid ni? Sebagaimana diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an, ia berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, la taqulu lil munafiq sayyid fa innahu in yaku sayyidan faqala askhattum rabbukum azza wa jalla. Janganlah kalian katakan kepada orang munafik dengan lafaz sayyid. Sesungguhnya jika ia menjadi sayyid, yakni pemimpin, maka kalian akan menjadi durhaka kepada Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla. Jadi faham dah kita, antara benda yang kita tak boleh panggil sayyid ialah orang munafik atau pemimpin yang munafik. Sebab apa? Orang munafik ini dia akan bawa manusia ke jalan yang tak betul, jalan yang mendurhaka pada Allah, jalan yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Kesimpulannya, daripada semua hadis yang di atas adalah bahawa penggunaan lafaz sayyid seperti si Anu adalah sayyid dan wahai sayyidku. Ni boleh panggil tok laki begitu kan, balik-balik abang tukar sayyid. Pening orang tua tu. Dan seumpamanya, tidak apa-apa apabila orang yang disebut sayyid itu seorang yang utama, kebaikannya ada, baik di bidang ilmu pengetahuan atau di bidang kebaikan dan lain-lain. Maknanya, kesimpulan mudah fahamnya pagi ni, boleh panggil siapa-siapa pun dengan sayyid kalau dia tu memang baik. Kita kenal baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik pertuturannya, baik budi bicaranya, hebat ilmunya, boleh panggil sayyid. Walaupun mungkin kalau di Malaysia ni sayyid ini untuk keturunan tertentu barangkali lah, atas nama DIC. Itu tak apalah, itu cerita lain. Ni kita cerita yang umum, general punya. Maknanya boleh panggil orang baik-baik ni, kita nak panggil sayyid, boleh, tak ada masalah. Jika dia seorang yang fasik atau tercela pada agamanya dan lainnya yang serupa itu, maka dimakruhkan menyebut atau memanggil dia dengan sayyid. Makruh lah. Kalau orang tu perangai tak elok, tak payah panggil dia sayyid lah. Merosakkan nama sayyid tu aja kan. Dia akan mencemarkan dan merosakkan. Dan dia kata keterangan serupa ini dapat dilihat, dia kata dalam kitab Ma'alimus Sunan, tulisan Abu Sulaiman Al-Khattabi. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa yang paling penting kalau kita nak buat sedikit peringatan atau kesimpulan? Tugas kita hari ini, gunakan ruang-ruang kehidupan yang ada untuk mengabdikan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Seperti mana yang selalu ustaz-ustazah satizah pesan, kita tidak tahu bila kita akan mati. Jadi tempoh lama ke depan nak hidup ni pun kita tak tahu. Dalam tempoh sebulan dua ni, saya terima
agak banyak juga berita-berita kematian. Ada ustaz yang meninggal, ada anak-anak murid saya yang meninggal, geng-geng surau, geng masjid. Yang meninggal tu kita rasa macam tak sepatutnya meninggal lah pada kita. Bukan ada sakit jantung berlubang, kanser tahap 4, tak ada. Accident, lepas tu doktor check semua, masuk besi kedebak debu, balik rumah, naik wheelchair semua elok. Selang beberapa hari orang pergi ziarah kat rumah dia okey, terus sesak nafas, malam tu meninggal. Rupanya ada darah beku dekat jantung. Tak tahu doktor tak perasan ke macam mana, wallahualam penyebabnya. Jadi itu cerita mati. Semalam pun kita tengok laporan COVID, ada 4 kematian saya rasa semalam. Tak sempat Ramadan, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Sebab itu Hajah Salwa dah sebut dah tadi, syukur sangat-sangat kita dapat hirup udara Ramadan pagi ini, yang bukan semua orang dapat. Yang dah meninggal confirm tak dapat dah. Orang kata mati hidup balik pun takkan dapat punya. Dan lebih wajib kita bersyukur lagi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sebab kita menyambut satu Ramadan dalam keadaan sihat walafiat. Berapa ramai kawan kita ni dalam wayar bersilang macam wayar mikrofon kami ni. Bersilang-silang wayar atas katil. Tak tahu mana punca wayar airnya, air kencing keluarnya kok mana, yang masuk glukosnya lagi, yang sedut darah lagi, kan? Allahu Akbar. Satu Ramadan tapi terbaring dekat hospital. Kita satu Ramadan dapat dengar kuliah, kan nikmat tu. Syukur pada Allah. Kan? Sebab bila Allah fardukan sesuatu, kita jangan soal banyak sebenarnya. Allah kata puasa, angguk aja. Puasa. Semayang. Jangan soal banyak. Sebab kadang-kadang orang kita soal banyak. Mengkaji bukan main banyak lagi. Kadang-kadang mengkaji tu hebat dah, tapi tak buat. Itu pun satu hal juga. Saya share satu benda ibu-ibu sekalian. Saya pun dapat ilmu ni semalam. Semalam saya dengan isteri saya pergi jumpa doktor. Buat tenang. Ya. Tak ada apa-apa yang berlaku sebenarnya. Doa yang baik-baik aja. Kan? Bukan, saya pergi jumpa tu, kami buat full medical check up lah, kan. Umur-umur dah nak masuk 5 series ni, walaupun muka macam 20 series kan, tapi yalah, dalam kita tak tahu kan apa cerita kat dalam ni. Jadi kita pergi buat lah, setahun sekali, 2 tahun sekali kita buat, kan. Kesihatan kena jaga tuan. Jadi doktor yang kita pergi tu anak murid. Doktor yang selalu ikut saya pergi umrah apa semua, pergi Turki lah apa, dia memang bagus lah, doktor perempuan. Mana free, bayar. Anak murid juga, bayar kena bayar. Kan. Jadi bercerita lah semalam, kan. Kita ambil lah darah apa semua tu, air kencing semua, untuk cek semua-semua tu lah, kanser lah apa, kolesterol lah, gedebak-gedebuk semua. Cuma doktor cakap macam ni, sebab doktor ni dia sekarang ni, doktor yang anak murid ni, dia kerap pergi jumpa, dia masuk satu macam majlis ilmu kedoktoran. Dan dia kata yang menyampaikan ilmu-ilmu ni banyak saintis. Jadi bagusnya dia, sebab dia suka share dengan saya, dan mungkin pasien lain jugalah. Dia kata, Ustaz, Barat buat kajian, saintis Barat buat kajian tentang dia panggil berpuasanya orang Islam. Kan dia ada 2 istilah puasa. Satu puasa yang orang kata tak makan tak minum biasa-biasa, yang apa orang panggil diet fasting apa benda lah tu, 16 jam 18 jam tu. Yang ini diorang buat kajian puasa orang Islam. Mereka jumpa satu dalam kajian itu, rupanya dia kata yang kaji ni orang kafir tau, orang kafir Barat lah. Mereka kata bila orang Islam berpuasa berapa belas jam tu lah, macam kita alhamdulillah lega sangat 13 jam aja. Kalau kena dekat Norway, masak kita tak ada bazar Ramadan. Kan kita okey lagi, lepas asar kan mencari-carilah juga. Jadi sepanjang sebenarnya setiap kali orang Islam berpuasa, rupanya Allah jadi dalam perut kita yang kosong itu, yang berehat daripada mengunyah dan menghadamkan makan minum tu, dia mengeluarkan satu, saya nak sebut enzim ke apa saya tak tahulah, tapi
satu benda, satu cairan ke barangkali, yang cairan itu dia akan memakan sel kanser ke, toksin ke, toksid ke, apa ke benda alah, lemak yang tak pakai ke, apa benda yang negatif dalam perut. Sepanjang tempoh berpuasa, Allah jadikan dalam perut kita satu benda yang dia akan sedut benda Allah yang tak elok. Sebab itu benarlah sabda Nabi SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kata Nabi, kamu akan sihat. Tengok dahsyatnya hadis Nabi 1400 tahun dulu, hari ni baru orang jumpa. Dengan kita puasa, rupanya dalam perut ni dia mengeluarkan satu benda, yang benda tu akan sedut dan makan benda-benda Allah yang negatif ni, sel kanser ke, apa ke yang tak elok, yang menggugat saliran darah ke, kesumbatan ke, apa ke benda, dia akan sedut semua. Sebab itu orang puasa ni sebenarnya dia akan sihat. Dia akan jadi tak sihat ketika buka puasa. Masa itu, terutama hari pertama puasa lah. Kan, hari tembikai 1 jam, tu nak jahanam balik, tu yang keluar saya kanser balik. Kan, jadi kawal ya. Dan saya rasa insya-Allah tahun-tahun COVID kita berpuasa ni mungkin kurang pembaziran. Kadang orang tak pergi sangat azan Ramadan kan. Jadi banyak online, macam tahun lepas online saja. Jadi apa pun banyak hikmah sebenarnya. Dan saya nak pesan satu yang terakhir sebelum kita tamatkan kuliah kita pagi ni, iaitu 2 benda. Pertama, dalam Ramadan ni tolong jaga sungguh-sungguh amalan wajib. Hak wajib ni tolonglah jaga betul-betul. Puasa wajib jaga elok-elok, solat wajib jaga elok-elok, aurat wajib jaga elok-elok. Itu antaranya lah, kan, jaga. Sebab ada orang puasa tapi dia tak solat. Sayang lah. Ada. Bukan saya kata tak ada, kita pun jumpa. Ada, kadang bukan jauh, adik-beradik, anak buah, sepupu kan, jiran, puasa tak usah sembang. Dia 30 hari penuh puasa, tapi semayang culang-caling, rugi. Sebab kena ingat, wajib puasa, wajib semayang, wajib tutup aurat, wajib bayar zakat, satu level aja. Bukan wajib puasa 21 dah. Sama paras, satu level yang sama, semuanya wajib. Jadi tolong jaga yang wajib. Dan nombor 2, sahabat-sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tolong perkemaskan amalan sunat sepanjang Ramadan. Perbaiki, upgrade, update, kemas kini. Jangan tinggal sahur. Ya, sunat. Tapi saya dah sebut 3 tahun dah, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya ulang sekali lagi pagi ni, sebab ni hari pertama ni. Kan, bila Nabi keluarkan satu hadis, bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Saya bila baca hadis ni saya rasa hiba sebenarnya. Betul. Saya tanyalah ibu-ibu, pagi tadi seteguk ke? Ke satu mak pagi tadi. Kan? Mana ada orang sahur seteguk? Tapi apa sebenarnya yang Nabi nak bagi tahu tu? Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Seteguk ni, gluk, itu seteguk. Termasuk air dalam mulut, gluk. Sekali gluk tu seteguk, orang Melayu panggil. Kenapa Nabi kata bangun walaupun dengan seteguk air? Saya memandang hadis ini, sebenarnya Nabi merayu pada kita suruh bangun sahur. Ibarat kalau bahasa kampungnya Nabi kata, bangunlah walaupun kau minum air seteguk pun jadilah. Tengok betapa merayunya Nabi, tiba-tiba kita buat dia. Tak kesian kat Nabi nak? Tak kesian dekat Nabi yang punyalah susah bawa agama, pertahankan Islam sampai ke matinya. Kita dapat nikmat Islam, ada peluang cerah nak masuk syurga. Tiba-tiba bila Nabi kata bersahurlah walau seteguk air, kita tak bangun. Sedangkan
minta maaf sebut, mungkin di kalangan kita tidaklah kot. Orang lain. Yang kita ni betul-betul boleh bangun sebelum bang subuh ni, saya rasa kebanyakannya Ramadan saja. Bulan lain belum tentu kita boleh bangun awal 5.30, 4, 4.30, 5, 5.30. Belum tentu. Mungkin ada lah, tapi belum tentu. Kebanyakan Ramadan semua boleh bangun awal. Punca sahur tadi. Itu hikmah sahur pula. Sahur tak semesti nasi. Pagi tadi saya roti je. Tak banyak, 3 keping aja. Banyak ke 3 keping? Daripada sebuku yang besar tu. Baru 0.0 berapa peratus je. Kan? Tu pun sebab laju sikit pasal cicah kuah kari tu. Tu laju sikit tu. Minta maaf tersebut kari pula. Minta maaf. Jadi sahur tak susi nasi kan. Roti boleh, biskut, cicah kopi boleh, kurma pun boleh. Bagus je. Bagi tenaga apa semua, tak masalah. Tak mesti nasi. Dan saya selalu ingatkan, jarang orang sahur bertambah. Jarang orang makan sahur, kalau lauk tu nasi ke makan nasi, bertambah 3 pinggan waktu sahur. Jarang berlaku. Kalau berlaku, sangat menyeramkan sebenarnya. Takut ada bela tu raya itu je. Kan? Mana ada orang makan pagi banyak macam tu. Itu bukan waktu makan tau. Itu waktu tidur sebenarnya. Tapi kita dipaksa makan. Tu yang duduk tadi 10 minit termenung tengok nasi tu dulu kan. Macam kita kecil-kecil kan. Mak dan bebel lah, makan cepat, orang nak azan ni. Kita tenung je nasi tu. Pasal apa tenung tak terus makan? Itu kan waktu dia. Orang kata nak ambil feel makan tu dulu. Dia termenung, tengok, dia kira nasi tu dulu kan. Sampai tembuslah meja bawah tu. Punya tajamnya renungan dia tu. Jadi tolonglah, kesian dekat Nabi, bangunlah sahur. Dan ambil sunnah juga, lewatkan waktu sahur. Sunnah satu lagi tak payah ajar, semua orang tahu. Segera berbuka puasa. Yang tu ustaz jangan cuba ajar kami ustaz. Daripada sekolah rendah kami nak amalkan. Setengah jam sebelum bang dah pegang kurma tuan, punya dahsyat. Hancur kurma tu dilenyek je. Pasal Bilal tak azan-azan lagi. Sabar. Bawa tenang. 5 minit sebelum bang barulah duduk maghrib tu. Jangan setengah jam dah tenung, makruh kan. Tengok ayam golek tu. Apa nasib kau kejap lagi, kau tunggulah katanya. Bercakap pula dengan ayam tu. Orang suruh baca Quran, berzikir, berselawat sebelum buka tak, dia bercakap dengan makanan tu. Punya hebat ni kita ni kan. Jadi tolonglah jaga ibadah sunat, sahurnya, tarawihnya. Tarawih ni habis-habis tak boleh pun 8 menjadilah. Tak boleh berjemaah masjid ke sempit ke penuh ke lambat ke apa, di rumah pun tak apa, seorang pun tak apalah, buatlah. Sebab sunnah tarawih ni bulan Ramadan saja, bulan lain tak ada. Kena ingat tu. Witir tak apa, bulan lain ada. Tadarus atau baca Quran, buatlah. Tak mampu tadarus, baca je. Tak ada masalah. Kemudian sedekah jariah, infak ke wakaf kat luar tu, masuk-masuk dah ada 3 tabung yang menganga besar tu. Masuk je lah duit dalam tu. Di samping tabung yang saya akan umumkan sebentar lagi. Kau tenang. Jadi sedekah, zikir, selawat, istighfar, baca Quran, bagi jiran makan. Sebab kali ni tak boleh buka kat masjid kan. Bagi jiran makan ke apa, belilah sikit bagi. Ambil pahala-pahala tu semua. Jadi itu saja untuk pagi ni. Selamat beramal, selamat menyambut Ramadan. Dan ingat, doakan untuk kita semua supaya sepanjang Ramadan ni khususnya minta, ya Allah Tuhan kami, Kau berilah kesihatan yang terbaik pada kami sepanjang Ramadan. Ya Allah, bagi sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Minta bagi sihat. Kita tak nak sakit. Sebab bila sakit, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, ibadah kita jadi jam. Kan? Sakit lutut sudah, tak cerita banyak punya. Allah, nak pergi masjid pun mikir 15 kali aku nak pergi masjid. Masjid pula tangga bukan main tinggi pula. Ni rendah lah masjid lain kan. Tangga tinggi. Sayup ke atas tu. Allah, mikir juga nak naik-naik tangga tu kan. Jadi kita doa. Dan yang kedua, jangan lupa doa Lailatul Qadar sejak awal Ramadan. Doa yang diajar oleh para ulama, Allahumma rzuqna
Lailatul Qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, Kau anugerahkan kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan setiap tahun yang mendatang. Oh, cantik doa tu. Saya selalu post doa tu sebenarnya. Tak apa, nanti kita akan post. Dan satu lagi, insya-Allah hari ni, tengah hari ni sikit kot, lepas-lepas ni, macam tiap-tiap tahun saya akan postkan 30 doa harian tambahan yang saya selalu cadangkan kita baca ketika berbuka puasa. Masa buka macam biasa doa makan, Allahumma barik lana, doa berbuka kan, Allahumma lakas sumna. Lepas tu tambah satu doa ringkas. Ringkas ya, jangan panjang. Pasal itu berbuka. Sekejap lagi tinggal tulang ayam macam nanti. Kalau lama benar doanya. Yang lain bukan peduli apa, aku dah doa makan, aku bedal aja. Yang mak dia macam-macam doa ni. 5 minit setengah. Tinggal bekas kuih sampan ni je nanti. Sampannya dah hilang. Jadi doa pendek. Contoh doa hari pertama, murah rezeki. Dah lah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami anak beranak. Amin. Dah makan. Besok panjang umur dan kebaikan. Sudah. Saya akan listkan dan saya akan tembak dalam Facebook saya, Rahim Nasir, dan Ustaz Rahim Nasir, 2 Facebook saya. InsyaAllah hari ni lah. Sebelum petang lah, setengah hari kejap lagi saya akan tembak doa tu. Doa yang sama juga sebenarnya, doa-doa yang sama tahun-tahun yang sudah. Jadi siapa nak ambil, nak copy, nak share, nak apa, silakan sebar-sebarkan dalam grup-grup WhatsApp kita ke apa, tembaklah semua. Nanti saya bagi kat Hajar Salwa, boleh tembak dalam grup-grup kita lah, insya-Allah. Itu saja, terima kasih. Dan sebelum saya serah majlis, saya minta izin sikit saja untuk 2-3 pengumuman ringkas. Yang pertama, saya ada buat jualan di luar sana khusus untuk muslimat, dipanggil apa, baju kaftan batik. Batik lebih kurang lah macam baju kelawar tak kelawar tu, saya tak tahulah ni orang perempuan punya baju ni. Itu orang rumah saya punya barang, bukan saya tolong bawa dan saya tolong jual. Duit saya akan serah pada dia sebab dia punya duit. Jadi ada di luar sana, dengan panjang ada, dengan pendek ada. Harga tu kita dah tempelkan dalam plastik tau, bukan luar. Sebab kalau luar kan ibu-ibu buka dah tak tahu mana satu plastik, dah bertukar pula harganya nanti. Jadi harga tu kita tempel kat dalam, satu RM50 ada, RM60 pun ada. Jadi saiznya free size kot rasanya. Boleh try buka tengok lah. Kan? Dan siapa yang ambil, boleh ambil dan bayar lah. Itu aja pesanan dia, ambil dan bayar. Nanti ada sahabat kita muslimah akan jaga, dan tolong jaga SOP ya. Jangan mengumun sangat, jagalah jarak masing-masing, insya-Allah. Yang kedua, saya nak buat kutipan untuk masjid sahabat kepada kawan saya, kawan dia, kawan kepada kawan, yang buat satu masjid di Pendang, dipanggil Masjid Lebah. Masjid Lebah. Sebab kawan ni jual madu. Jadi dia namakan masjid tu Masjid An-Nakhli, Masjid Lebah. Dan saya dah tengok video yang kawan saya hantar pada saya. Serut tu dah naik, kubah masih belum ada, dan kita cari duit ni sebenarnya lebih pada untuk tile masjid. Jadi siapa nak infak nanti boleh infak lah, tabung ke apa disediakan nanti, muslimat tolong sediakan. Itu nombor 2 ya, untuk pembinaan Masjid Lebah di Pendang, Kedah. Dan yang ketiga, wakaf kitab ni. Wakaf kitab ni kan selalu ada sahabat saya pakcik wakaf tu datang, tapi sebab SOP kan, susah kita nak menulis, nak kumun. Jadi siapa nak wakaf kitab ni, harga dia RM50, dan kitab ni kita akan wakafkan ke sekolah pondok. Dalam dia ada zikir, ada selawat, ada wirid, ada doa. Harga sebuah RM50, dan siapa yang wakaf nanti di belakang ni boleh bagi 10 nama. Jadi cara mudah dia, nama ni yang hidup boleh, nama arwah pun boleh. Jadi cara mudah yang saya buat sejak malam tadi ialah, siapa nak WhatsApp dengan saya, itu saja. Ya, ambil nombor telefon saya, nanti boleh WhatsApp, kata Ustaz saya nak wakaf, nanti saya hantar nombor akaun pun semua, dah bank in, nanti bagi nama, saya akan forward kat pakcik tu,
Nanti dia akan tulis semua nama-nama tu, dia snap gambar, kita hantar balik gambar tu pada tuan-tuan dan ibu-ibu lah. Orang kata sebagai bukti. Nanti kata ustaz tipu pula kan. Tak katalah, cuma takut lah orang tuduh macam-macam. Jadi siapa nak boleh WhatsApp lah. 019 243 7476 019 243 7476. Itu memang nombor saya direct lah. Saya tak ada pakai PA mana-mana, tak ada. Itu nombor saya, Ustaz Rahim Nasir. 019 243 kali ketiga cakap orang putih 7476 243 7476. Ni wakaf kitab. Wakaf kitab. Nama saya Ustaz Rahim Nasir, dan kalau ada nak infak untuk masjid pun boleh WhatsApp sekali. Ikutlah duit tak cukup ke, nak bagi lebih ke, boleh WhatsApp juga, insya-Allah. Itu saja, terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Ramadan ya akramal akramin. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.